الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu sentiasa bersaling bantu sesama kamu di atas perkara kebaikan dan taqwa. Janganlah kamu bersaling bantu di atas perkara dosa dan permusuhan. Al-Ma'idah ayat yang kedua. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan hormati Kak Salwa dan seluruh dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah, dan yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah Duha yang jauh yang dekat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita ruang dan peluang dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke hari, bahkan ke minggu, ke bulan, ke tahun sekalipun. Alhamdulillah, kita masih diberikan rezeki, peluang oleh Allah untuk terus berada di majlis-majlis yang seumpama ini. Dan percayalah tuan-tuan sekalian, inilah di antara jalan utama kita untuk kita sampai ke syurga. Sebelum syurga yang sebenarnya, maka laluan ke majlis ilmu adalah jalan utama dan penting. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan pada masa yang sama, rakan-rakan kita di Palestin, mereka sudah kehilangan banyak perkara dalam kehidupan mereka seharian. Masjid-masjid dirobohkan. Mereka tidak mampu untuk datang ke masjid berjemaah macam kita berjemaah. Tadi dalam siaran radio Zayan tadi, sementara saya datang dan memandu kenderaan, buka Zayan, ada satu perbincangan ataupun hawar ataupun perbualan antara Anas dengan FBI bersama dengan seorang pemuda Palestin. Ada bentuk dengar tak tadi? Yusuf namanya, yang sudah 8 tahun, yang dalam tempoh saya telah berhasrat untuk pulang ke Gaza kerana rindukan ibu ayahnya. Tak tahu apa keadaan ibu ayah, dah 9 hari putus hubungan. Adiknya telah syahid, ipar telah syahid, rumah kediaman dah hancur. Dia tekad untuk balik ke Gaza. Tadi dalam siaran radio pagi kejap tadi, jam 8.45 lepas tengah tadi, dalam bicara beliau, satu wording beliau sebut ketika berlaku peristiwa 2014, iaitu 9 tahun lepas, antara yang agak besar juga, 57 hari, beliau sebut bagaimana masjid dekat rumah dia runtuh, seruntuh-runtuh Asy-Syafi'i, Masjid Syafi'i namanya. 2 tahun kata dia kami tak dapat berjemaah. Masjid runtuh, nak bangun balik dana tak cukup. Sekadar itulah, masa berjalan ke masjid yang jauh, itu pun dalam keadaan kawalan tentera Israel. Boleh jadi pergi tak balik dah, ditembak. Jadi ini semua tuan-tuan, situasi yang berlaku. Kita dalam suasana pagi ini, jam 10:06 pagi ini, dalam kira-kira jam 5:06 waktu Palestin sekarang ini, kita dalam keadaan Alhamdulillah, Dewan Air Condition, selesa duduk, datang, tak ada halangan, tak ada musibah, tak ada apa pun kehadiran kita, walaupun jam sekejap, tak ada masalah. Sampai duduk dengan sistem mic pun cantik, live lagi. Allahu Akbar. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, nikmat yang Allah beri ini satu lebih besar kepada kita sebenarnya. Nikmat yang kita wajib pertahankan. Dan syukurlah dengan ibadat, dengan keimanan. Bukan syukur semata dengan lisan lidah, tapi dengan ibadat, ketakwaan. Saya sebut di awal mukadimah tadi, ayat Al-Ma'idah ayat kedua, ada makna yang saya nak bawa. Kerana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kamu, kata Allah, bersaling bantu sama kamu dalam keadaan menegakkan kebaikan dan taqwa. Jaga ibadat, jaga iman, jaga ilmu, jaga segala-gala kebaikan. Kamu jaga, pertahankan. Bawalah kebaikan sebanyak mungkin, ibadat sebanyak mungkin, kebaikan cari dan buat. Iman diraih, pahala dicapai, ilmu dicari. Itu pun lagu yang agak sedih tu. Ya. Betul, lagu tu saya menangis. Rayuan seorang kanak-kanak. Kami dah kehilangan segala-galanya, di mana keselamatan kami? Dekat masa depan itu, lagu tu cantik tu. Kami dah kehilangan masa depan. Tolonglah kami nak bebas. Itu. Jadi ulas lagu pula dah. Jadi ayat tadi Allah sebut kepada kita, mari kita angkat dalam hidup ini semua pintu kebaikan kita buat. Al-birr wa taqwa. Dan Allah pesan kepada kita, wala ta'awanu, jangan kamu bersaling bantu dalam perkara al-ithm, dosa dan permusuhan. Kita nak hindarkan. Sebab ancaman dalam kehidupan semasa manusia ini, bila dosa ditegakkan,
bermusuh sama kita, tunggulah. Allah akan kirimkan bencana-bencana. Batulah situasi pada hari ini tuan-tuan menekan kita. Saya dalam tempoh sehari dua ini, bila bertengok balik kepada video klip dan video-video sampai yang masuk dalam IG, yang sampai kepada FB, yang dihantar oleh peribadi kepada WhatsApp group dan seumpamanya. Allahu Akbar. Makin teruk ancaman pada rakan seagama kita. Dia dah sampai tahap saya dua ini nampak gayanya ke arah dipanggil sebagai penghapusan generasi. Bukan lagi dalam isu agama, tetapi isu penghapus generasi. Mereka cuba nak hapus generasi anak remaja khasnya. Laporan terkini semalam 14 November Selasa. Ini laporan saya baca jam 11.30 pagi semalam. Lebih kurang dalam sehari semalam lah. Terkini kematian 11,240 orang. 11,240 orang telah mati. Kanak-kanak saja 4,630 orang. 40% yang ditembak mati adalah kanak-kanak. Yang berbaki orang tua dan kaum wanita. Yang cedera, parah tak parah, dah jangkau 29,000 orang. Semalam, ini angka semalam saya dapat daripada website Hamas. Ini yang dipercayai, berita yang Hamas lah. Yang lain kita kena tengok. Jadi bayangkan 4,630 kanak-kanak ditembak, dibunuh sebegitu rupa. Ini adalah suatu jenayah kemanusiaan yang paling dahsyat di abad sekarang ini. So, mereka berhasrat untuk menghapus ke generasi anak-anak remaja, anak-anak kecil Palestin. Kerana mereka tahu, kalau mereka tidak bunuh kanak-kanak sekarang ini, mereka lah akan menentang 20 tahun akan datang. Boleh jadi 20, 60 akan datang, 20, 40 tahun akan datang. Itulah generasi akan bangkit dengan batu, dengan kayu, dengan senjata yang tajam, dengan senapan, bom. Jadi mereka cuba nak menghapus generasi. Dan dahsyat, tuan-tuan, dahsyat. Saya, tuan-tuan sekalian, bila Saudara Yusof dalam Zayan tadi bercakap, saya sepanjang 40 minit berjalan tadi, air mata, sebab mengenangkan bagaimana kesedihan yang dialami oleh ibu bapa yang hilang anak, kesedihan seorang anak hilang mak ayah, seorang ayah hilang anak-anak yang tak tahu ke mana akhirnya, berpisah, tak dapat diselamatkan, datang ke hospital boleh rawat sebab kehilangan segala-gala kelengkapan hospital, bom hospital, sampai semua pesakit meninggal, yang dah sakit lama meninggal, baru sakit meninggal, yang dah koma meninggal, tak koma meninggal, habis satu hospital. Allahu Akbar, ya Allah, ya Tuhan kami. Benda-benda macam tuan-tuan, benda jiwa sebenarnya, benda perasaan emosi. Sebab bagi saya lah, minta maaf lah saya cakap macam ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila diikat kita sama kita ni, Allah tak ikat kita hanya semata keturunan, tapi kerana agama. Bukan semata darah daging, tapi kerana akidah. Itulah yang paling utama. Betul bila kita tengok balik dalam neraca yang ada, rakan-rakan dibunuh begitu rupa, dibalun, dihentam, dipukul sampai ditembak begitu rupa. Kita boleh rasa itu perasaan dalam jiwa kita masing-masing, apalagi perasaan orang yang kena diuji. Tak dapat berteduh, tak ada tempat mereka nak tenang, dah tak ada apa dah. Tadi kata Saudara Yusuf dalam Zayan tadi, dalam kes bila Israel halau keluar daripada Gaza untuk ke utara, mereka berjalan 7 jam
Jalan kaki 7 jam dalam keadaan kepanasan mataharinya, dalam keadaan makanan tak cukup, kenderaan tak bergerak, minyak tak ada. Jalan kaki 7 jam. Pikul anak yang cedera, pikul bapa yang tak larat, tarik anak-anak, macam-macam. 7 jam. Merentasi nak ke tempat selamat. 7 jam. Itu pun tengah jalan ada ditembak. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, Wallahul Musta'an. Saya sebut ini tuan-tuan bukanlah nak mencerita tentang sekadar perkembangan, tapi kita nak angkat dalam diri kita masing-masing, dalam jiwa masing-masing, supaya saham kita dalam jihad, sekalipun kita dalam suasana macam ni, ada bukan tidak ada. Jihad dengan tangan, doa terus diangkat, dijulang, disebut-sebut malam, siang, pagi, petang. Allahumma ya Allah, ya Allah, sekalian. Jihad dengan tangan kita pula dengan sumbangan sedekah infak, dengan tabung-tabung NGOs yang sekarang dikutip untuk tujuan menghantar bantuan dan pelbagai cara. Hulurkanlah jihad tuan-tuan dalam bentuk tangan diangkat, jihad tuan dalam bentuk sumbangan ditumpahkan. Jangan bimbang, ini semua akan diperkirakan Allah sebagai jihad kita juga. Walau fizikal tak sampai ke sana, tapi sumbangan jihad kita melalui harta, munajat, doa tetap akan diperkirakan Allah. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 111. Allah kata apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli daripada orang beriman. Allah beli apa dia? Harta benda kita yang ditumpahkan, doa kita sebutkan. Allah beli. Allah beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan bayaran syurga yang menanti di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Lebih terasa bila tengok semalam YouTube ataupun klip video, orang yang dah masyahid datang kereta kebal, gilis. Allahu Akbar. Ada satu klip video diambil daripada jauh, dah syahid dah, datang kereta kebal, gilis macam haiwan dah perangai. Orang dah mati tapi memang jahat amat sangat, dia gilis dengan kereta kebal. Memang tahap kebinatangan yang cukup dahsyat. Tak ada dah peri kemanusiaan, tak ada peri kemanusiaan. Tunggulah akan datang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya. Tidak hari ini, besok lusa akan datang. Kita yakin berkat doa umat Islam seluruh dunia, berkat rintihan umat Islam seluruh dunia tempat, tak kiralah orang tu bagaimana keadaan, dengan situasi yang mereka angkat dengan doa yang begitu, insya-Allah Allah tak akan tolak rintihan. Akan tiba satu saat bagaimana ketika Allah hancurkan kaum Lut ke, kaum Nabi Isa, Nabi Musa pada zaman itu, kaum Ad dan Samud ke, Allah tak cashkan segala, Allah tunggu hingga mereka zalim amat melampau, Allah kirimkan bencana. Tidak pelik. Hari ini ada satu berita saya baca baru sekejap tadi, belum nak masuk dewan tadi, daripada Jazirah Net. Kezaliman tentera Israel membunuh itu telah menyebabkan mereka sendiri bunuh sama mereka. Ini satu cerita Jazirah Net siarkan. Maksudnya ialah sama mereka dah berbalah, sama mereka pergi bunuh kawannya, kau bunuh. Ini di antara benda-benda yang akan berlaku, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan sekalian, kita nak masuk kepada bicara kita pada pagi ini dalam tajuk yang belum kita selesaikan, dan kita nak sambung bicara kita dengan penuh keinsafan, iaitulah boleh mahukan kematian kerana bimbang murtad. Ini sambungan bicara kita pada 1 November yang lepas. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf dan Maryam dalam firman-Nya. Kita nak kaitkan juga ni, macam mana
kaitan kematian dengan orang yang tertekan. Macam kawan kita di Palestin sekarang ni, rakan kita di Palestin, rumah dah tak ada, kediaman dah roboh, tempat tinggal pun sekadar jalanan, berkhemahkan khemah yang tak seberapa, dibunuh bila-bila masa oleh tentera Israel, yang telah putus dengan ayah, yang telah putus dengan mak, yang telah tidak ada lagi orang yang dekat dengan seorang diri. Apakah boleh mereka memperalah kematian? Itu kita nak kaitkan. Dah tak ada apa dah. Rumah kediaman dah tak ada. Keluarga pun dah mati, syahid dah, tinggal sebatang kara. Nak makan susah. Tempat berkhemah, tempat khemah pun tak selamat. Bila-bila masa Israel akan bunuh, akan buru dari belakang. Macam mana? Boleh tak minta untuk mati daripada kehidupan? Ini kita akan masuk sikit insya-Allah. Sekejap lagi. Boleh mahukan kematian kan bimbang murtad. Ini dalam tajuk kita, bimbang murtad. Dalam keadaan ada tekanan mendatang, bolehkah untuk minta mati? Tak jaga iman dan agama. Baik, cuba tengok bicara dalam kitab kita ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf dan Maryam dalam firman-Nya. Dua orang ini, Nabi Yusuf, Maryam, ada cerita tersendiri. Nabi Yusuf kita faham, dia diuji dengan ujian yang dahsyat, daripada umur kecil sampai dewasa pun banyak ujian yang dia kena ke atasnya. Daripada kecil lagi, abang tolak dia sampai buang, dikatakan dibunuh, diberi serigala, hinggalah Yusuf dibawa ke negeri Mesir. Kemudian dalam ujian lain ada Maryam, ibu Nabi Isa, pun diuji Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tiba-tiba mengandung tanpa suami. Maka banyak cabaran dia hadapi. Bagaimana orang akan fitnahkan dia, tuhmahkan dia sebagai pelacur, sebagai penzina, macam-macam. Berat tekanan itu. Ini ujian Allah belaka. Lalu dalam dua ayat ini, dalam dua cerita ini, dirakamkan Allah ayat. Yang pertama surah Yusuf ayat 101, Allah kata apa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatiras samawati wal ardi wa anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Surah Yusuf ini diambil pada surah 12 ayat 1 Allah kata apa? Allah bercakap tentang bagaimana rintihan Nabi Yusuf kepada Allah. Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Tuhanku, engkau telah anugerah pada aku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan aku kepadaku sebahagian takwil mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, fatiras samawati wal ard, anta waliyyi, engkau pelindungku fi dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan orang Islam, walhaqni bis salihin, dan jadikan aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf minta Allah matikannya sebagai orang yang beriman dan golongkan dalam golongan orang-orang yang saleh. Tak apa, kita bawa cerita dulu Kemudian dalam ayat seterusnya tentang surah Maryam, tentang Maryam pula dalam ayat 23 surah 19, Allah kata apa? Fa aja'aha al-makhadhu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyan. Lalu berkata, dalam keadaan Maryam diuji Allah dengan kesakitan nak bersalin, katanya fa'aja'aha al-makhadhu ila jiz'in nakhli, maka sakit akan melahirkan anak, maksud dia bersandar pada pangkal pokok kurma. Maryam bersandar keadaan nak bersalin Nabi Isa, seorang diri dia, maka dia bersandar keadaan sakit. Lalu dia berkata apa? Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah kalau aku baik, alangkah baik kalau aku mati sebelum ni. Mana mati bila? Belum bersalin ni, belum beranak ni, belum diuji Allah dengan hamil. Aku mati awal, kata Maryam. Kenapa?
Kalau aku mati awal, aku akan menjadi orang yang tak ada makna lagi dah, akan dia orang lupa. Orang tak cakap tak aku. Tapi saat aku begini, orang bercakap, "Hei Maryam Salim, siapa suami dia? Apa asal ni? Maryam Salim tak bersuami. Itu anak zina," contohnya. Orang bercakap tentang keburukan dan kejahatan, padahal dia tak begitu. Jadi seolah Maryam rasa putus asa lah, dan dia rasa biar dia mati awal, bukan hidup macam dia hidup sekarang. Ini perasaan. Baik, kita tengok lagi. Sebab Al-Imam Qurtubi dibawa dulu penceritaan, kemudian bawa penjelasan kemudiannya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, satu cerita, "La taqumu as-sa'atu hatta yamurra rajul biqabr rajuli fayaqul ya laitani kuntu makanak." Kiamat tak akan berlaku, kata Nabi, sehingga ada orang lalu tepi kubur orang, dia lalu tepi kubur orang, dia berkata apa? "Ya laitani kuntu makanak." Alangkah baik kalau aku ni mati dan bertempat ini. Bukan dia, aku yang mati. Bercerita nak mati. Dia lalu sebatang kubur di jalanan, di tiap kubur di tepi jalan, dikata apa? Kalau aku yang mati baik, aku harap aku lebih baik, aku yang mati bukan dia, aku nak tempat ini. Maksud dia nak mati baik. Abu Qatadah memberi keterangan mengenai ayat tersebut. Dia berkata, ayat tadilah ayat sebelum tadi, itu ayat surah Yusuf. Kata Abu Qatadah, tidak seorang pun yang mahukan kematian, baik orang biasa maupun Nabi, kecuali Yusuf, kerana keinginannya berjumpa dengan Tuhannya yang besar setelah dia dapat nikmat serta kurnia yang melimpah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini tergambar dalam surah Yusuf ayat 101 di atas. Dia cerita begini. Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam ini, tuan-tuan sekalian, fasa ujian dalam hidup ni begitu sekali banyak. Terutama ketika masih kecil, didengki oleh abang-abangnya sendiri, kerana banyak sebablah, kepetahannya, kecantikannya, maka ayahnya amat sayang kepadanya, seolah melebihkannya daripada abang-abang yang lain. Maka timbul dalam hati abang-abangnya perasaan dengki, dendam, dan mereka rasa kena hapuskan Yusuf ini. Hak mereka telah dirampas seolah-olahnya. Jadi Nabi Yusuf diuji. Dan ujian itu berterusan. Pasal ditinggalkan ke pengalaman, dia bawa ke negeri lain yang bukan tanah tempat darahnya, bukan tempat kampungnya, dibesarkan pun dalam kepayahan, bukan dalam kesenangan. Terutama dalam saat dia diuji pula dengan peristiwa bagaimana dia diuji oleh perempuan yang menjadi isteri kepada menteri pada masa itu untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan. Ini ujian. Sebab kalau kita tengok dalam, ada satu buku sebenarnya, cerita Yusuf ni, ada satu kitab khas tentang kisah Yusuf dan ujian yang dihadapi. Saya tak bawa kitab tu, tapi ada kitab terjemahan Indonesia pun ada. Sehingga pernah disebut riwayat, Nabi Yusuf alaihissalam pernah satu hari, belum cerita Al-Quran cerita ni, pernah dia tadah tangan ke langit di saat dia telah mula dewasa. Di saat dia telah mula remaja dewasa, dia pernah sebut dalam doanya, kalau aku ini ditiadakan seawal aku hidup ini, makna semasa aku masih kecil, alangkah bahagianya aku. Maksud kalau aku ditiadakan, maksud aku dimatikan seawal aku masih kecil, aku lebih bahagia. Dia sebut macam tu. Ada riwayat yang kata, rayuan tu sentiasa diulang-ulang. Diulang-ulang. Hinggalah Allah Subhanahu wa taala berikan Yusuf bagaimana nikmat yang lebih besar, iaitulah menjadi Nabi, kemudian pemimpin pada kerajaan yang besar. Ada yang kata menteri keuangan tak ada, tetapi menjadi pemimpin, Al-Aziz kemudiannya, yang berkuasa.
Walaupun begitu, kata riwayat, Nabi Yusuf ini tetap dia dalam keadaan merayu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa kecil dia diuji dengan kepayahan, penderitaan, ditolak oleh keluarga, oleh adik-beradik, dihalau, kemudian dibuang dalam peri, kemudian diambil, dibawa ke Mesir. Dan Nabi Yusuf kata riwayat, masih lagi mohon Allah untuk dikembali. Sebab apa? Sebab bila Allah beri kepadanya kekuatan, kerajaan, pemerintahan, kecerdikan, dia pun rasa itu satu bebanan juga, satu ujian. Itulah maka datang ayat ini, Allah berfirman, Musa Yusuf berkata, tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Ya Allah, aku ni diuji engkau ya Allah dulu dengan kepayahan, sekarang diuji dengan segala-gala nikmat, dengan segala-gala nikmat sampai boleh memerintah kerajaan, berkuasa, ada kuasa dalam pemerintahan. Maka Nabi Yusuf berkata kepada Allah Azza wa Jalla, tawaffani, aku nak mati sebagai orang Islam dah. Nak mati maksudnya mohon kematian. Kan ujian di awal waktu masa kecil dia ada minta mati, Allah tak matikan. Kemudian bila sampai tak Allah beri nikmat yang begitu, dia pun mengadu. Dia mengatakan tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin, matikan aku sebagai orang Islam dan golong aku sebagai orang yang saleh. Timbul satu soalan di sini. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ketika memberi penjelasan tentang ayat ini, dia kata apa? Tidak seorang pun yang mahukan kematian, baik orang biasa maupun Nabi. Yusuf kerana keinginan bertemu dengan Tuhannya. Nabi Yusuf ini tuan-tuan, dia mati, dia bukan mati, dia nak minta kematian. Bukan kerana dia putus asa, bukan, tapi kerana kebimbangan, ketakutannya. Kalau dengan kuasa dia ada, dia mungkin terseleweng ke ataupun terjauh daripada kebenaran. Ini menunjukkan kepada kita perasaan yang ada pada Yusuf itu terlalu tinggi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kalau kuasa yang ada padanya, kalau bahasa mudahnya boleh menjauhkan daripada kebenaran atau kebaikan. Wallahu a'lam, begitulah lebih kurangnya. Baik. Jadi hal ini kata para ulama kita sebut, ini bukan berarti Yusuf seorang yang kecewa, tidak. Bukan kerana dia kecewa, tapi kerana kebimbangannya. Kalau dia mungkin jauh daripada kehidupan yang sebenarnya di atas kuasa dia miliki. Tapi Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan permintaan Nabi Yusuf itu sebagai permintaan yang diterima. Allah kekal Yusuf dengan kuasa, dan terbukti dengan kuasa Yusuf dia telah berjaya mengembalikan ke Gela Mesir dan menyatukan balik siapa? Ahli keluarga yang berpisah satu masa dahulu. Ini cerita lain lah. Dalam cerita tentang Yusuf ini banyak cerita yang slot-slot yang dibincangkan. Baik. Satu, adapun tentang isu Maryam pula, penyebab Maryam mahukan kematian menurut para ahli, para ulama, dua pendapat. Kenapa Maryam mahukan kematian? Diminta kepada Allah tadi, ya laitani mitu, baik aku mati wahai Tuhan, baik aku mati, bukan sekarang, sebelum ni baik aku mati. Aku tak sanggup hadapi situasi ni, bimbang, tahmah, fitnah macam-macam. Penyebab Maryam mahukan kematian, kata para ulama, dua pendapat. Yang pertama, dia takut apabila orang buruk sangka serta buruk-burukkannya sehingga menjadi fitnah bagi dirinya. Ialah sebab dia tiba-tiba hamil dalam keadaan tak ada suami, tiba-tiba lahirkan anak tanpa ada seorang suami yang bersama dengannya. Maka dalam pemikiran Maryam, dia bimbang orang akan buruk sangka, menyebarkan fitnah-fitnah yang jahat yang buruk tentang, padahal dia tidak begitu dalam sangkaan manusia ramai. Jadi kerana takut akan berlaku situasi, Maryam kata, baik aku mati, aku tak sanggup hadapi semua ini.
Sebab jawapan dia daripada sudut hukumnya betul lah tu. Dia jawab macam mana? Kalau orang tanya, kamu ni macam mana boleh mengandung tanpa suami? Jawab apa? Akhirnya dia akan hidup dalam suasana tertekan. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah penyebab kedua kata para ulama agar kaumnya tidak menuduhnya melakukan perbohongan serta zina yang boleh bawa kepada malapetaka di kaum tersebut. Dia tak reda, dia tak akan rela dituduh sebagai seorang penzina. Sebab dia tak pernah berzina. Maka boleh jadi orang akan berkata, ini Maryam ni penzina. Seorang pelacur, tak kira seorang penzina, kami tak boleh terima. Boleh jadi akan dihalau daripada kampung halaman, daripada negeri. Contohnya. Jadi seolah-olahnya membagi berita, Maryam, ibu Isa ini tertekanlah pada satu situasi. Kenapa? Dia seolah tak ada jawapan dia nak beri kepada orang ramai. Kalau nanti orang tuduh dia habis suami, dia kata siapa suami? Tak ada suami. Orang kata dia berzina, dia bukan penzina. Jadi menyebabkan dia rasa baik dia mati daripada hidup. Tapi Allah tak matikannya. Allah tak matikannya. Bahkan Allah beri rezeki kehidupan yang kemudiannya, kata para ulama, ini dalam bicara tentang cerita Maryam sedetail, Allah jadikan Maryam seorang ibu yang suci lagi bersih. Dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah, malaikat pun muliakan, dan muncul di sebalik itu seorang nabi bernama Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang membuktikan ibunya bukan penzina, ibunya bukan seorang wanita yang jahat, ibunya seorang wanita yang salih dan seorang yang beriman. Baca riwayat sebutkan Nabi Isa bercakap ketika dia masih kecil, menceritakan ibunya bukan seorang yang jahat dan seorang penzina, seorang yang buruk akhlaknya. Baik. Stop kat situ dulu. Maka kedua-dua cerita ini, apa rumusan kita boleh buat? Rumusan yang pertama kita boleh buat ialah menunjuk kepada kita bahawa kematian adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebut dah sebelum ini dan kita ulang baliklah sebab ada kaitan dengan kedua sekarang ni. Kematian milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik manusia. Sekalipun manusia merayu minta untuk mati dalam keadaan macam mana, Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. Allah yang berkuasa kan menentukan hidup mati adalah Allah Azza wa Jalla. Allazi khalaqal mauta. Dia menjadikan kematian wal hayata, juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk uji kita sebaik mana amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya, rumusannya dapat kita buat apa dia? Menunjukkan kepada kita sekalipun ada ujian mendatang. Ada ujian mendatang. Macam Maryam mendatang ujian. Bersalin-salin tanpa suami. Bersalin tanpa seorang ayah yang sah kepada anak tadi. Ya? Ujian tak ujian? Ujian. Ujian yang besar. Walaupun begitu keadaannya, hinggalah Nabi Isa dilahirkan begitu, tetapi kesabaran Maryam, ketahanan ujian yang dia hadapi, ketahanan jiwa yang dia miliki, kekuatan jiwa yang dia ada, kekuatan hati yang dia miliki, dia bersabar di atas ujian yang menimpa. Allah ganti baginya dengan kemunculan seorang Nabi lagi Rasul namanya Isa. Rupa-rupanya di sebalik itu ada rahmat menantinya. Anaknya bukan calon-calon manusia, bukan calon-calon orang, adalah Rasul dan Nabi yang akan menjadi pemimpin umat ini. Dan tuan-tuan sekalian, sebab itu kata para ulama, rezeki Musa, rezeki Nabi Isa ini cukup besar. Allah angkat ke langit, dia tidak mati, dan akan datang muncul kembali. Itu kita kena mengajilah bab tentang tanda-tanda kiamat. Akan datang satu ketika nanti di antara tanda kiamat,
di samping muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj, akan datang Nabi Isa untuk bersama Al-Mahdi membunuh dan menghancurkan Dajjal. Itu cerita di antara tanda-tanda kiamat besarlah pada masa itu. Ini satu kehebatan yang ada pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Rezekinya Nabi yang akan muncul nanti menyelamatkan umat dunia ini daripada kekejaman Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Ini tunggulah, bukan zaman kita lah, bukan zaman kita sekarang, tapi akan datang satu masa nanti. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menunjuk kepada kita sekalipun ada di sana ujian mendatang dalam hidup ini, mohon kematian bukan jawapan yang mutlak. Saya nak kaitkan tadi, yang tiga nak kait dengan siapa? Rakan di Palestin kita sekarang ini. Rakan di Palestin kita sekarang, ada yang hilang rumah kediaman, ada hilang keluarga, ada kematian anak, ada kematian ibu ayah berpisah dengan mereka, keseorangan, rumah tak ada, khemah tak ada, dan kehilangan segala-gala lah, mudah kata dah hilang segala-gala sebatang kara. Ini yang berlaku sekarang ni. Jadi apa result, apa keputusan bagi orang macam ni? Apakah mereka boleh mohon pada Allah kematian lebih baik daripada kehidupan, daripada hidup? Secara rumusannya, ini sesuatu yang pandangan-pandangan ini ada dikutip dari beberapa tulisan. Saya kutip rumusannya. Secara total minta mati kerana putus asa tak boleh. Oh, aku tak ada harapan, dah ada mak ayah tak ada, dah keluarga tak ada, dah bangunan runtuh rumah tak ada. Kerana apa? Kerana putus asa untuk hidup, tak boleh. Tetapi kalau diminta kematian demi untuk menyelamatkan kehidupan daripada tekanan, daripada kepayahan, daripada kekejaman musuh contohnya yang boleh datang bila masa bunuh, itu dikira masih keadaan diizinkan. Bukan mati putus asa ni, itu titik beza. Tapi kalau dikata aku dah tak dapat dah, baik mati daripada hidup, tak boleh. Tapi kalau dia berniat mati, tawafani musliman tadi, aku mati, aku nak mati sebab apa? Aku nak pertahan iman aku nak mati syahid. Walaupun aku tak dapat dah, memang tak dapat dah, so betul, aku nak mati kerana Allah, tak ada masalah. Titik beza di situ. Kalau kerana putus asa, tak boleh. Dan tak ada harapan, hilang harapan. Sebab itulah hal ini kata para ulama, di antara pandangan itu ialah pandangan daripada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Ada sebab yang syar'i, sebab agama. Dia menjadi berlaku sekarang ni. Berlaku. Mudah-mudahan sebilangan besar pada mereka bukan minta mati kerana putus asa, tapi kerana mereka nak syahid, kerana nak jaga akhir, jaga agama, supaya mereka tidak terus dalam keadaan ditekan. Sebab ada kemungkinan kalau setengah-setengah mereka mungkin kalau ditangkap oleh tentera Israel akan ditekan dengan pelbagai tindakan, mungkin supaya murtad ke tinggal agama. Kerana tujuan itulah mereka minta mati kerana nak pertahan iman. Tak ada masalah, dibolehkan. Baik, jadi hal ini adalah perkiraannya. Batulah kata setengah-setengah ulama kita, kalau ianya bersebab dengan sebab-sebab yang syar'i, bukan sebab putus asa semata-mata, itu haknya. Tapi Allah lebih mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah lebih tahu rahsia dalaman hati hamba-hambanya. Niatnya ke apa dia? Apa niat dalam hati kita? Baik. Itulah sebab saya kata tadi bahawa kalau doa-doa tadi, ya Allah aku matikan aku dan keluarga dalam kebaikan, tak nak, tapi
Jangan ada dalam ungkapan kita tanda kita ini dalam keadaan putus asa. Jangan ada. Doa kita seolah kita rasa tak ada sebab dah. Baik aku matilah kan nanti tak ujian nanti kan. Itu asa. Sebab tu kita cuba angkat doa kita kerangka kita bukan mati kan putus asa. Contoh kalau puan sebutkan tadi, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku dalam keadaan tenang. Kalau nak matikan matikan ya Allah, aku kami sekeluarga, sebab aku nak pertahankan iman aku, kami nak mati dalam iman, kami tak nak mati dalam syirik, kami nak mati kebaikan bukan kejahatan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab itulah didoakan oleh Nabi Yusuf tadi, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku orang Islam dan golongkan bersama orang yang saleh. Bukan putus asa tu. Jadi niat kita, sebab itulah dalam hukum kita hidup tuan-tuan, niat penting. Niat penting sebenarnya. Tak payah pergi jauh. Niat kita menyumbang. Sikit niat kita tergelincir. Apa dia niat kita? Nak menyumbang tapi tunjuk kepada orang yang kita lebih. Habis. Sekalipun kita tak sebut detail aku, tapi niat kita, aku nak derma supaya orang nampak aku lebih, orang 100, aku 1000 contohnya. Habis. Haba'an manthura. Betul, niat penting. An-niyatu as-salihatu, niat yang salih itu penting dalam apa kerja. Saya nak kata apa ya? Nak kata beginilah mudahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa melihat semua amalan hambanya berasas kepada niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawah. Hadis yang sahih daripada Imam Bukhari Muslim. Kita baca dalam 40 tu lah. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Dan niat ini satu benda orang tak boleh baca. Tapi Allah boleh baca? Ya. Niat saya, orang tak boleh baca. Tapi niat saya, Allah boleh baca. Sebab apa? Allah sebut Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia tahu dalam hati hambanya, walau macam mana keadaan, terang ataupun tersembunyi. Terang ataupun tersembunyi. Allah tahu. Ya. Jadi hal ini penting sangat baik. Kemudiannya, dalam buku kita ini juga ada dikaitkan sikit dengan cerita Aisyah radhiyallahu anha. Kerana cerita Aisyah ni pun ada satu sisi penting bila Aisyah radhiyallahu diuji Allah dengan cerita pembohongan yang disebut riwayatnya orang bercakap Aisyah telah melakukan perkara tidak elok dengan siapa? Safwan Al-Mu'tal radhiyallahu anhu. Dalam cerita Aisyah isteri Nabi ni, dalam satu ayat yang ada dalam surah An-Nur ayat 11, ayat ni ada di sini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ada yang bawa berita bohong tentang kamu. Ini cerita Aisyah radhiyallahu anha. Ada pentilannya sikit, ringkas saya, belum saya tutup sebab saya tak panjang sekali, tersambung insya-Allah. Bila Aisyah radhiyallahu anha diberitakan oleh berita palsu, hadis ifk ini berita palsu. Siapa yang bawa cerita ni? Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng-gengnya munafik Madinah. Bawa cerita palsu. Apa cerita? Bahawa Aisyah telah buat benda yang tak elok dengan sahabat bernama Safwan ibn Al-Mu'tal. Ceritanya panjanglah. Safwan Mu'tal diarah Nabi untuk mengiringi Aisyah dan beberapa orang balik dulu ke Madinah daripada perang. Tengah jalan Aisyah, kita baca cerita, nak qada hajat, keluar dalam keadaan diangkat tempat duduknya, bawa pergi, dia di luar lagi. Tentera belakang sampai yang dipimpin oleh Safwan yang duduk belakang memantau perjalanan Aisyah dan rombongan nak balik ke Madinah. Tengok-tengok ada seorang perempuan di jalanan. Aisyah lah. Sebab rombongan dah pergi. Tempat duduk tu diangkat pergi tanpa dilihatnya di dalam itu.
Safwan pun tengok, dia kata ini Aisyah Ummul Mukminin. Lalu Safwan pun minta Aisyah tunggang kudanya, dia pimpin. Bila sampai di mana orang cakap, Aisyah bersama Safwan sekian-sekian. Itu cerita kalau boleh tengok dalam hadis Al-Ifk. Tuan-tuan sekalian, jangan lupa tu, Aisyah ni bukan malaikat. Dia adalah manusia, ada perasaan. Bila orang hina, orang fitnah, orang tomah, ada perasaan tidak? Tertekan. Sementara dia isteri Nabi, orang kata macam-macam. Dia orang yang suci, wanita yang salihah, wanita tak ada buat benda-benda macam tu. Wanita yang Allah pelihara akhlak dan iman agamanya, salihahnya, kebaikan, kemuliaannya. Si Nabi ada kemuliaan, Allah pelihara, tapi disebut dia telah berzina macam-macam. Maka riwayat ada menyebut Aisyah tertekan, seolah dalam bahasa mudahnya, baik mati daripada hiduplah. Sebab Nabi sendiri pun diuji Allah juga dengan tak tegur Aisyah. Allahu Akbar. Cerita tu kalau tengok balik sedih enggak? Nabi pun sedikit termakan ujian orang-orang munafik Madinah. Sampai Aisyah dipulangkan ke rumah ayahnya Abu Bakar. Nabi tak ziarahi berapa lama. Akhirnya Allah turun ayat lah. Tu ayat, Aisyah wanita suci lagi, bersih, Aisyah tak bersalah. Turun ayat. Kemudiannya barulah reda kemudian Aisyah. Tapi dalam tempoh itu Aisyah tertekan. Hingga ada riwayat sebut Aisyah terasa bahawa kalau dia mati lebih baiklah. Seolah macam itulah. Sebab tekanan perasaan dia alami. Ini pun ada cerita. Di sebalik cerita-cerita tersebut, banyak lagi benda yang kita boleh ambil. Saya akan sebut nanti insyaAllah tentang ayat ini dalam kelas akan datang. Sebab ayat ini ada dalam surah An-Nur 11. Kita akan tengok nanti. Yang penting tuan-tuan, untuk hari ini saya nak beritahu awal sebab ada urusan dah minta izin daripada Kak Salwa tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita niat yang salihah, niat yang betul. Dan ujian kita Nabi macam mana pun bukan sebijak manusia untuk minta mati tanpa sebab syar'i. Dalam ujian macam mana kita masih ada Allah Azza wa Jalla untuk menentukan hidup kita dalam keadaan sempurna. Dalam kesempitan ada keluasan, dalam kepayahan ada jawapan, insya-Allah. Batulah jangan minta mati mudah-mudah dengan sebab putus asa, kerana dia boleh merosakkan iman kita. Tapi Allah Maha Kaya untuk berikan kita gantian-gantian. Dalam kepayahan hidup macam mana pun, boleh Allah ganti dengan macam sekarang Palestin lah. Kita sedar 11,000 semalam mati dibunuh, 11,400 lebih semalam. Mungkin hari dah masuk 12,000. Besok tak tahu lagi angka macam mana. Betul. Tapi keyakinan kita sampai masa waktunya Allah akan gantikan kemenangan kepada mereka, insya-Allah. Al-Aqsa akan bebas, Palestin jadi hak balik orang Islam, orang Palestin, dan tidak ada di sana lagi hal-hal yang menjadikan sempit kepada mereka, tidak, insya-Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Keyakinan kena ada. Wallahu alam. Itu adalah sekadar untuk hari ini. Kita sambung balik perbincangan kita, insya-Allah, pada minggu akan datang dengan tajuk tadilah tentang Aisyah dan apa cerita saya nak kupas nanti, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wazidna wa la tanqusna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin. Allahumma thabbit qulubahum wa iyana ala al-khairi wal najahi wal falahi birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.